Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membincangkan tentang satu masalah wanita yang sangat sering berlaku, iaitu masalah jangkitan kuman pada peranakan yang sering menyebabkan keputihan, kegatalan dan lain-lain. Dari awal umur seorang wanita, kadang sebelum akil balik pun ada yang dilanda dengan masalah keputihan. Zaman kanak-kanak dilanda dengan keputihan yang biasanya menyebabkan ia berwarna hijau dan menyebabkan kegatalan, dan sekitaran kemaluan gadis itu menjadi merah. Biasa ini disebabkan oleh jangkitan kuman oleh sebab badannya masih belum kuat lagi dari segi ketahanan, taraf kesihatannya mungkin kurang, dan hormon wanita yang biasa melindungi saluran faraj belum keluar lagi di kalangan gadis ini. Dan wanita setelah berkahwin sering juga dilanda oleh jangkitan kuman akibat persetubuhan. Kerana waktu persetubuhan, kuman-kuman yang biasa yang ada yang biasa berada di sekitar saluran najis dan saluran kencing mungkin masuk ke dalam waktu persetubuhan, ditambah dengan trauma yang berlaku pada lapisan vagina ketika bersetubuh. Ini semua boleh menyebabkan jangkitan kuman. Malah lagi kalau dia seorang wanita itu memang imunitinya rendah. Imuniti rendah ni biasanya disebabkan oleh pemakanan yang tidak seimbang, oleh sebab kegemukan atau obesiti, ataupun penyakit-penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi, dan ini memudahkan mereka diserang dengan kuman. Biasa bahagian peranakan yang diserang kuman ialah saluran vagina dan pintu rahim. Akibatnya ia mengeluarkan keputihan. Jika keputihan itu berkeping-keping putih warnanya, ini mungkin disebabkan oleh kuman fungus ataupun candida, kadang-kadang dipanggil monilia. Ini adalah sejenis kulat. Dan siapa yang biasa kena macam ni? Biasa saya lihat mereka yang badan gemuk dan waktu hamil, ataupun masa dia makan pil perancang. Dalam keadaan-keadaan demikian ini, biasa kandungan gula dalam cecair vagina meningkat, iaitu orang yang hamil, orang yang gemuk, orang yang ada kencing manis. Ya. Jadi kuman fungus memang suka dalam keadaan demikian. Jadi jangkitan ini boleh berterusan, dan kadang dia ulang-alik daripada pihak isteri kepada suami. Kadang kita perlu merawat kedua-duanya sekali untuk supaya dapat membasmikan keadaan demikian. Di samping itu juga wanita yang berkenaan terpaksa perlu menguruskan badan supaya kandungan gulanya dalam cecair dapat dikurangkan. Keadaan diabetes atau kencing manis dapat dikawal. Kuman lain yang boleh menjangkiti ialah kuman bakteria. Berbagai jenis bakteria boleh masuk. Wanita-wanita yang mengguna alat IUD juga mudah dijangkiti kuman bakteria kerana ia ada benda asing di dalam peranakannya, khususnya dalam rahim. IUCD ini adalah terdiri daripada bahan plastik yang disadukan biasanya dengan logam copper. Ada juga yang
salurkan dengan hormon progesteron. Jadi alat IUD sebagai benda asing. Lepas tu ada juga keluar tali atau benangnya keluar daripada pintu rahim ke arah vagina. Jadi ketika persetubuhan, biasanya saya nyatakan tadi, dalam proses persetubuhan, kuman dari luar akan masuk ke dalam, dan ini mudah menjangkiti bahagian pintu rahim dan kadang masuk ke dalam rahim, ke saluran fallopian. Lain-lain jenis kuman, kuman virus memang banyak. Di antaranya yang kita takuti ialah human papilloma virus, yang dikaitkan dengan kejadian kanser pangkal rahim. Jadi wanita-wanita begini selalu akan mengalami keluaran keputihan, dan kalau kita periksa pada pintu rahim ada luka atau erosion padanya, ya. Dan kuman ini memang hidup di dalam sel dan menyebabkan perubahan-perubahan yang menyebabkan dia bertukar kepada metaplasia, dysplasia, dan mungkin akhirnya menjadi kanser. Kuman-kuman protozoa seperti Trichomonas juga boleh melanda atau menjangkiti seorang wanita, dan tandanya dah sama seperti yang lain, iaitu keputihan dan yang disertai dengan kegatalan, dan juga cecair yang lelehan yang boleh berbau, dan seterusnya menyebabkan radangan ataupun irritation di sekitar kemaluan, menyebabkan bibir kemaluan kadang berwarna merah, dan sentiasa pedih rasanya. Masalah yang boleh ditimbulkan akibat daripada jangkitan yang berpanjangan ialah kerosakan kepada saluran fallopian yang boleh menjadi tersumbat, dan akhirnya menjadikan seorang itu mandul oleh sebab saluran fallopian rosak ataupun tersumbat terus. Inilah gejala yang kita takuti. Selain seperti yang saya nyatakan tadi, boleh menyebabkan keadaan pre-cancer atau kanser, khususnya yang disebabkan oleh human papilloma virus. Oleh itu, bagi mereka yang mengalami jangkitan kuman, tentukan tingkatkan kesihatan badan, tingkatkan immunity dengan pemakanan yang lebih baik, yang lebih berkhasiat, lebihkan sayur-sayur, buah-buahan, makanlah suplemen vitamin, multivitamin, dan amalkan juga membasuh kemaluan dengan amalan sheets bath. Sheets bath ini adalah merendam bahagian kemaluan ke dalam satu besen yang khas, yang biasanya boleh diletakkan pada jamban duduk, dan di situ akan dimasukkan air suam campur dengan antiseptik atau garam. Yang paling mudah dengan garam. Dengan menggunakan glove ataupun sarung tangan, air ini boleh dimasukkan ke dalam kemaluan untuk membasuh. Kalau pakai glove, masuk jari boleh masukkan ke dalam sampai ke pintu rahim, agar antiseptik ini dapat membersihkannya. Kadang-kadang perlu juga di samping sheets bath ini masukkan ubat seperti peluru ataupun pessary, vaginal pessary. Sekarang ni banyak jenis vaginal pessary yang mengandungi antibiotik, antiseptik, dan bahan kimia yang boleh digunakan untuk rawatan, ya. Sekarang ada juga pilihan lain bagi mereka yang tak mahu ubat-ubat moden, herbal tampon ataupun herbal pessary yang dirumus khas dengan ubat-ubat herbal yang juga berkesan untuk menjauhkan masalah-masalah jangkitan kuman yang saya nyatakan tadi. Dan dengan itu dapat menjauhkan masalah kesumbatan pada saluran fallopian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.